Tuan-tuan, benda ni bukan awal, bukannya baru-baru ni. Dia balik kepada begitu lama daripada zaman 1876 lagi. Tuan-tuan mesti pernah dengar perkataan divide and conquer. Siapa yang duk belajar lagi dekat sekolah ni, cikgu-cikgu akan ajak divide dan conquer, ataupun divide and rule. Betul tak? Zaman dulu-dulu lepas Hang Tuah zaman apa semua, tu apa nama, syarikat India Timur. Oh ini okey, jauh. Tuan-tuan tahu tak macam mana umat Islam zaman Uthmaniyah yang begitu kuat dicemburui oleh blok-blok kesatuan Eropah yang ketika itu sedang jatuh. Dicemburui oleh Yahudi, pelobi Yahudi yang berada di dalam United States dan juga UK di London. Jadi apa yang mereka buat? Mereka laksanakan satu apa yang kita akan gerakan ketenteraan yang sangat halus, iaitu divide and conquer. Memecah belahkan blok-blok orang Islam yang kuat-kuat belaka dijadikan sebagai blok-blok yang kecil. Sebagai contoh, tuan-tuan, apa yang berlaku di Kosovo, apa yang berlaku di Bosnia, negara Mediterranean, Albania. Mereka ini dulunya duduk di bawah Uthmaniyah. Bukankah mereka ini dipecahkan menjadi blok-blok kecil? Tuan-tuan, bila kita dipecahkan, agak-agak kita nak berbincang lagi tak berkenaan negara luar? Tak ada dah. Kita akan berbincang masalah kita. Ini yang berlaku, ini yang dibuat oleh British, ini yang dibuat oleh pelobi-pelobi Yahudi yang berada di dalam France masa itu dan sebagainya. Dan akhirnya, melalui divide dan conquer ini, benteng-benteng negara-negara yang keliling kepada Syria ini telah pun lemah. Okey, saya buka sikit dia punya apa nama tu, maps dia tu. Tak tahulah tuan-tuan nampak atau tak nampak. Okey, kita tengok dekat sini. Tadi kita sembang berkenaan Syam. Ini Syam. Muslimat mungkin tak berapa nampak, tapi insya-Allah kot. Syam ini macam saya kata 4. Ada sedikit Iskandaron dekat hujung Turki ni. Dekat sikit. Jadi daripada zaman divide and conquer, tuan-tuan rasa Mustafa Kamal Atatürk itu masuk secara accident? No. Itu telah pun disusun atur begitu lama. Dia masuk, dia jatuhkan Turki yang dikatakan Konstantinopel ataupun negara Uthmaniyah yang begitu besar ketika itu. Dia jatuhkan dan dia terus menerus jadikan negara Turki itu sebagai blok sekular yang paling pekat. Sehingga pada zaman itu, tuan-tuan, tidak ada siapa daripada Turki yang bercakap berkenaan dengan Palestin selepas Sultan Abdul Hamid. Ini dia punya kronologi dia. Apabila telah pun dilemahkan Turki, siapa lagi dilemahkan? Egypt. Apabila Egypt dilemahkan semasa zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan ramai orang kata hari ini, apa yang PBB buat? Tuan-tuan kena baca sejarah. Apabila saya baca sejarah, tuan-tuan, saya terkejut. Kenapa? PBB itu ditubuhkan untuk merealisasikan negara haram Israel. Wow. PBB, United Nation itu, dia ditubuhkan ya untuk bagi laluan kepada negara haram Palestin ditukarkan, diluputkan daripada peta dunia menjadi negara haram Israel 1948. Habis hari ini macam mana kita nak berpandukan kepada PBB untuk nak mai bela kita balik? Tak boleh. Dia yang bagi peranan tu. Dan siapa yang pergi sign, siapa yang pergi agree dengan pemberian kepada negara Israel ini? Dia ada 2 perjanjian kalau tuan-tuan baca. Pertamanya perjanjian Camp David dan juga perjanjian Buffalo. Melalui perjanjian ini, tuan-tuan, yang antara lainnya Anwar Sadat ketika itu ada di dalam perjanjian, telah mengisytiharkan
sempadan Gaza dan juga Mesir bukan milik kepada Palestin, tetapi milik kepada Israel. Itu orang Islam sendiri yang menghalalkan ini adalah hak kepada Israel. Israel boleh guna terusan Suez. Israel ini adalah border kepada Israel, bukan border kepada Palestin. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak expect apa daripada rejim Sisi? Mereka jugalah yang menutup. Begitu juga dengan Saudi Arabia. Melalui konsep divide and conquer ini, Saudi Arabia sekian lama selepas King Faisal, the only Malik ataupun Sultan, raja yang derah bercakap, dan beliau diracun. Selepas itu tuan-tuan, semuanya proksi kepada Amerika. Semuanya. Jadi ini yang telah dibuat hinggalah sampai ke Iran, diambil alih, sampailah ke Lebanon, diambil alih dan dipegang secara kuat oleh pemerintah yang menyokong Hizbullah ataupun Syiah. Tidak dilupakan juga Jordan. Jordan sampai hari ini dilemahkan. Ya, dilemahkan, dia tidak mampu bercakap apa-apa walaupun dia dikatakan sebagai orang yang diberi amanah untuk menjaga Masjidil Aqsa. So, kalau kita faham ini adalah bumi Syam, yang warna hijau ni bumi Syam, di luar dia itu sudah pun dilemahkan hatta sampai ke Pakistan, hatta sampai ke Bangladesh, dipecahkan menjadi Lego-Lego yang kecil yang tidak mampu lagi nak bercakap berkenaan dengan Palestin 1948, yang tak boleh lagi nak buat kesatuan untuk pergi serang Israel. Tak boleh dah, kerana mereka sibuk dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sama juga dengan Afghanistan, dia ada perang dengan Soviet dulu.